Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fazlin Adrina Hasni binti Isparangi daripada Kohort 4. Saya akan membentangkan topik saya pada kali ini, kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Okey, untuk isi kandungan topik saya, kita mulakan dengan pengenalan, definisi rasuah. Yang ketiga, fenomena rasuah di Malaysia. Yang keempat, kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Dan yang kelima, kesimpulan dan juga rujukan. Okey, baik. Untuk pengenalan, fenomena rasuah di Malaysia memperlihatkan betapa negara ini sedang berhadapan krisis integriti yang kian meruncing. Berdasarkan kepada latar belakang pengamalan rasuah di seluruh dunia, adalah didapati bahawa amalan rasuah ini telah sedia ada berlaku sejak berkurun lama seiring dengan perkembangan ketamadunan manusia. Dalam hal ini, pengamalan rasuah adalah dipercayai berlaku bermula daripada wujudnya sistem pentadbiran dan pemerintahan masyarakat yang lebih tersusun. Jadi maksudnya di sini sebenarnya amalan rasuah ni, fenomena rasuah ni dah lama berada dalam kehidupan kita lah. So di Malaysia, laporan SPRM menunjukkan bahawa kadar tangkapan bagi kesalahan rasuah dalam tempoh di antara tahun 2014 sehingga ke tahun 2021 adalah didapati meningkat. Jadi situasi ini nyata memberi risiko serta implikasi yang memudaratkan kepada negara kita sekiranya kita tidak tangani dengan sebaiknya lah. Dia akan memberi impak yang besar dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya adalah dalam mendepani cabaran bagi mementras segala gejala rasuah ini, usaha yang jitu di peringkat penguatkuasaan undang-undang adalah amat penting sejajar dengan pengumbalan dasar-dasar polisi serta undang-undang yang berkaitan. Bagi menjelaskan komitmen Malaysia dalam usaha membantras rasuah, maka tindakan dalam pengumbalan Akta Khusus berkaitan pencegahan rasuah yang dinamakan sebagai Akta Pencegahan Rasuah tahun 1997 telah dilakukan. Selain itu, penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM turut ditubuhkan bagi memastikan isu-isu berkaitan rasuah yang berlaku dapat ditangani dengan lebih mendalam serta dikuatkuasakan mengikut bidang kuasa undang-undang yang berkaitan. Jadi diwujudkanlah satu akta di dalam Malaysia dan juga satu penubuhan SPRM. Jadi penubuhan SPRM ini untuk membentras gejala rasuah ni lah. Definisi rasuah. Okey, apakah itu maksud rasuah dari segi bahasa ataupun literal? Pendefinisian terma rasuah daripada sudut bahasanya adalah berpunca daripada bahasa Arab yang juga disebut sebagai rishwah. Suatu ikatan tali ditimba yang membolehkan seseorang untuk menggunakannya bagi mendapatkan sumber air. Itu daripada segi maksud rishwah dalam bahasa Arab lah. Secara literalnya, perkataan rasuah sebagaimana diguna pakai dalam kalangan masyarakat di negara ini adalah didefinisikan sebagai sesuatu bentuk pemberian menerusi kaedah sokongan ataupun suapan. Jadi itulah maksud definisi rasuah. Okey, elemen rasuah ataupun contoh-contoh yang membolehkan kita menunjukkan situasi itu adalah rasuah. Elemen yang wujud dalam amalan rasuah adalah bentuk hadiah ataupun sebarang jenis pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan niat yang tertentu. Ia juga termasuklah upah, hadiah, jawatan, kewangan serta apa-apa lain yang dapat dikategorikan sebagai sebuah ganjaran. Jadi itulah maksud contoh-contoh ataupun maksud rasuah tu. Seterusnya adalah tafsiran rasuah dalam undang-undang. Menerusi pemakaian satu undang-undang semasa berkaitan rasuah, tafsiran terhadap pengisytiharan rasuah telah dijelaskan lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 16 dan Seksyen 17 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tahun 2009, Akta 694 yang telah menjelaskan mengenai kesalahan memberi dan menerima suapan. Rasuah dalam undang-undang dinyatakan sebagai sesuatu bentuk pemberian suapan atau penerimaan suapan yang berlaku bagi
menjadi ganjaran kepada seseorang dan bertujuan untuk mendorong pihak yang bertanggungjawab mengendalikan sesuatu tugasan rasmi tersebut agar bertindak atau melepaskan diri daripada melakukan sesuatu tugasan rasmi tersebut. Mana-mana perbuatan rasuah adalah diklasifikasikan sebagai satu kesalahan jenayah. Jadi dalam akta tersebut telah disebutkan maksud rasuah ni. Baik, seterusnya adalah fenomena rasuah di Malaysia. Perkembangan situasi rasuah dalam perspektif di peringkat global adalah digambarkan sebagai sebuah fenomena sosial yang agak kompleks serta memiliki akar sejarah yang panjang, iaitu dipercayai berlaku semenjak daripada tamadun masyarakat kuno. Dia dah berada lama daripada zaman kuno lagi, rasuah ni dah ada. Jadi bagi fenomena rasuah yang berlaku di Malaysia, meskipun didapati bahawa terdapat pelbagai bentuk langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa semenjak tahun 1960-an dalam menangani penurunan isu rasuah, namun sedemikian mekanisme sedia ada adalah masih lagi memiliki keterbatasan tertentu, khususnya daripada sudut cabaran yang tinggi dalam jawatan penguatkuasaan jenayah rasuah tersebut. Jadi still ada lagi cabaran untuk menangani isu-isu rasuah ni lah di Malaysia. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor lah yang mendorong kepada berlakunya fenomena rasuah tersebut. Dia ada terbagi kepada dua, iaitu sama ada dari segi peribadi, individual, ataupun berlaku secara luaran lah. Jadi faktor dalaman individu, kelemahan jati diri dan integriti yang ada dalam diri individu tersebut, kewujudan peluang yang ada untuk menjebatkan diri dalam perubatan. Maksudnya seseorang itu diri sendiri, dia ada masalah integriti, dia rasa dia tak kuat untuk tahan. Contohnya ada orang offer dia bagi rasuah ataupun hadiah, dia terima. Dan kedua, faktor luaran. Tekanan individu tersebut terhadap kewangan serta gaji yang tidak memadai sehingga mendorong seseorang bagi terjerumus ke dalam kancah jenayah menerima ataupun memberi rasuah. Jadi mungkin faktor luaran lah, dia mungkin individu tersebut mempunyai masalah kewangan, jadi ada seseorang yang datang offer untuk bagi hadiah ataupun bagi duit. Jadi dia rasa disebabkan dia ada masalah kewangan tu, okeylah boleh saya terima hadiah ataupun rasuah tersebut. Jadi baik, seterusnya kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Jadi apakah kesan-kesan terhadap pembangunan negara, kesan rasuah ni lah terhadap pembangunan negara kita? Yang pertama, rasuah merupakan permasalahan yang mampu memberikan kesan mudarat terhadap pembangunan sosial masyarakat serta membantut pertumbuhan ekonomi sesebuah negara lah. Dia akan boleh menyebabkan ekonomi negara kita lemah. Yang kedua, memberikan kesan terhadap kelunturan nilai integriti, etika dan moral masyarakat. Jadi dia akan mendorong kepada perbuatan jenayah lain seperti isu salah guna kuasa maupun sampai ke jenayah membunuh. Jadi dia akan merosakkan integriti, nilai jati diri kita sendirilah. Yang ketiga, melemahkan budaya kerja yang berkualiti sehingga pada akhirnya turut memberikan impak kepada sistem pentadbiran di sesebuah organisasi. Jadi bila seseorang tu yang bekerja di dalam satu organisasi ni melakukan rasuah, dia akan terus menurunkan kualiti kerja seseorang tu lah. Dia rasa okey tak apa, dengan rasuah dia boleh rasuah orang, dia boleh beri orang, dia boleh naik lebih, sebagai contohnya lah. So yang keempat, berpotensi mengakibatkan kelemahan sistem pentadbiran negara serta kemerosotan ekonomi disebabkan ketirisan yang berlaku oleh mana-mana kerajaan yang sentiasa mengamalkan rasuah. Jadi secara keseluruhannya dia akan boleh mengakibatkan sesebuah negara tu merosot ekonomi dia. Jadi macam makin lama dia akan makin tak bagus daripada segi masyarakat, daripada segi nilai jati diri. Itulah adalah kesan-kesan rasuah lah terhadap pembangunan negara. Jadi dekat sini saya juga sertakan contoh-contoh kes yang berkaitan rasuah yang berlaku di Malaysia lah.
Contohnya kes yang pertama ni, kes yang amat mulia Pangeran Indra Wijaya, Pangeran Dr. Haji Ismail bin Pangeran Haji Damit lawan pendakwa raya. Kes ni tahun 2011. Jadi dalam kes ni pihak yang amat mulia Pangeran Indra Wijaya ni dia kekal bersalah. Disebabkan pihak mahkamah mendapati ada elemen-elemen yang berlakunya rasuah, wujudnya rasuah. Jadi perayu A menerima suapan serta perayu B pada kejadian itu adalah seorang eja. Jadi dia kekal disabitkan kesalahan. Okey, baik, untuk contoh kes kedua ni, kes ni amat popular di Malaysia. Pendakwa raya lawan Datuk Seri Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak. Kes ni tahun 2020. Berdasarkan fakta kes, pihak pendakwaan dalam kes ini telah mengemukakan 7 tuduhan jenayah terhadap tertuduh di mana 3 daripadanya berkaitan dengan kesalahan pecah amanah di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiasaan, 1 tuduhan penyalahgunaan jawatan untuk suapan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta SPRM, serta 3 tuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pencucian Wang, Pencegahan Pengubalan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 Akta AMLA. Mahkamah bicara dalam kes ini memutuskan tertuduh disabitkan kesalahan atas ketujuh tuduhan tersebut. Jadi maksudnya Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak bersalah lah. Okey, baik. Untuk kes yang terakhir yang saya beri sebagai contoh, pendakwa raya lawan Samsudin bin Manaf, kes ni tahun 2013. Mahkamah dalam kes ini telah menjelaskan justifikasinya terhadap hukuman rasuah yang diputuskan serta menekankan mengenai kesan negatif bagi perbuatan rasuah yang dilakukan tersebut. Dalam hal ini, mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda RM14,000 serta mensabitkan 2 tahun penjara ke atas tertuduh atas kesalahan suapan yang diterima oleh tertuduh secara rasuah sebagaimana di bawah Seksyen 11 dalam kurungan A Akta Pencegahan Rasuah tahun 1997. Jadi secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa fenomena rasuah adalah sememangnya memberi kesan yang memudaratkan kepada kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan negara. Jadi memang bila berlakunya rasuah, ada banyak kesan-kesan yang buruk yang akan berlaku daripada segi individu tersebut ataupun secara keseluruhannya pembangunan ekonomi negara kita. Seiring hasrat bagi membendung fenomena rasuah tersebut, maka kefahaman umum terhadap pemaknaan konsep integriti adalah perlu diberikan perhatian. Jadi kita kena lebih beri perhatian kepada konsep integriti. Jadi bila adanya integriti dalam diri seseorang itu mungkin akan berfikir dahulu sebelum dia melakukan rasuah ataupun menerima suapan hadiah tersebut. Jadi adalah memang sangat tidak baiklah sekiranya seseorang itu melakukan rasuah. Jadi banyak sangat kesan-kesan buruk yang akan berlaku. Ini adalah rujukan saya dan terima kasih.